Jadi cikgu nak sambung kepada satu bahagian lagi, iaitu yang ini adalah subtopik yang terakhir. Subtopik yang terakhir kita akan belajar tentang Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Kita nak tengok pasal pendudukan Jepun, macam mana Jepun dah sampai ke negara kita. Okey. Kita nak tengok ni. Kita tengok Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Cik Balik boleh minta peta tak? Okey, so kita nak baca dulu ni. Okey, so kita akan belajar. Nampak tulisan? Nampak kan? Nampak. Okey. Terima kasih. Alright. Okey. Dan kita akan tengok kat mana Lautan Pasifik. Ni Lautan Pasifik. Bumi ni bulat. Kamu tahu tak bumi ni bulat? Ke dalam kelas cikgu ada orang percaya bumi ni lepeh? Bumi bulat. Buatlah sekarang Bulat kan ni sampai orang dia ada masak baru. Wallahualam. Bumi lepeh. Ada ke budak kelas ni yang geng bumi lepeh? Ayah pin. Ada ke? Janganlah kamu buat ajaran-ajaran sesat. Kau adalah dalam kelas ni yang dia percaya bumi ni lepeh. Ada ke? Tak ada. Kalau bumi ni lepeh, cikgu nak tanya. Ini ada. Cikgu nak tanyalah, kalau kamu percayalah bumi ni lepeh, boleh tak kamu bagi tahu cikgu negara mana yang dapat corner lot? Kalau kamu boleh bagi tahu fakta negara mana dapat corner lot, okey, cikgu boleh pertimbangkan untuk mempercayai bahawa bumi ni adalah lepeh. Kan? Okey, jadi kita tengok di manakah Lautan Pasifik. Sebab apa cikgu nak cakap dengan kamu bumi ni bulat? Kamu nampak Lautan Pasifik kat sini? Kan? Lautan Pasifik kat sini kan? Sini pun Lautan Pasifik juga. Kalau kita bulatkan dia, kita akan nampak Lautan Pasifik ni bersambung. Ini juga adalah Lautan Pasifik. Jadi kita nak tengok Perang Dunia Kedua di Lautan Pasifik. Kan? Dia kata Perang Dunia Perang Dunia yang kita belajar, yang cikgu ajar kamu sebelum ni, kita belajar tentang di Eropah, bagaimana Jerman. Mana Jerman? Di manakah Jerman? Ni Brazil, mana Jerman. So ni Jerman ni. Jerman di sini kan. Bagaimana Jerman pergi menyerang France dan juga dia pergi diserang British kan. Dan menyebabkan bagaimana perang ni di Poland. Ni semua ni berperang ni sampailah ke Rusia kan. Kan. Tiba-tiba ada satu peperangan juga di negara kita. Jauh kan negara kita kat sini. Rusia kat sini. Okey. Jadi kita nak tengok bahagian yang kedua dalam peperangan dunia kedua, tetapi bagaimana perang dunia kedua tiba dia ada di dia terlibat di apa tu? Dia terlibat di Asia Pasifik. Okey. Nombor satu kena tahu Asia Pasifik, kena tahu yang terlibat dalam peperangan yang membawa perang dunia ke Asia Pasifik adalah negara Jepun. So Jepun dekat sini. Jepun ni rupanya dekat je dengan Rusia. Nampak Jepun kat sini? Nampak tak? Awak tak nampak ke? Nampak. Nampak juga nampak. Oh patutlah cikgu ada tengok cerita Korea. Baru tengok cerita Tajuk Mother kan. Orang tu cakap dia nak pergi Iceland. Dia kata macam dekat nak pergi Iceland daripada Korea Selatan nak pergi Iceland. Rupanya dekat dia rupanya. Oh, maksudnya sebab dia dah dekat dengan Rusia. Jadi okey, Jepun juga mengalahkan Rusia. Kan? Okey, kita tengok. Kita cari dekat manakah terletaknya Kepulauan Hawaii. Mana mereka? Hawaii kat mana? Hawaii. Kepulauan Hawaii. Siapa nampak? Mana Hawaii? Los Angeles. Hawaii ni tak nampak dalam peta. Let's go. Tu. Memang dekat Pasifik tapi peta ni tak nampak. Peta ni dia ada tapi dia kecil sangat. Dekat Sri Lanka je. Banyaklah Let's go. pandai-pandai bagi ni. Dia sebenarnya dia Kepulauan Hawaii ni, dia sekarang kalau ikut Hawaii duduk dalam bawah negara Amerika Syarikat lah. Tetapi dia ada satu yang dapat wilayah autonomi tau. Maknanya dia ada wilayah istimewa. Sebenarnya Kepulauan Hawaii ni dia duduk kat tengah-tengah Lautan Pasifik ni. Tak ada peta yang besar sikit lah. Bukan peta yang besar sikit, peta yang clear sikit. Sekejap tak nampak. Dekat Kuramati Island tu. Google.
Okey, tak apa, kita tengok, nak cerita dulu. Okey, dia kata bagaimana bermulanya, kita nak tengok bagaimana bermulanya Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Okey, cerita dia adalah yang menyebabkan berlaku ini, kita nak cakap kat sini yang membawa Perang Dunia Kedua di kepulauan ni adalah Jepun. So kat sini bahasa Jepun, okey? Jepun. Okey. Jepun lah kuasa yang pada masa tu kuasa dunia yang menyebabkan berlaku yang menarik Perang Dunia Kedua ini bukan menarik, mengheret Perang Dunia Kedua ini ke lautan Pasifik. Okey, dia kata apa? Dia kata Perang Dunia Kedua Asia Pasifik dikenali juga sebagai Perang Pasifik. Dia kata berlaku di lautan Pasifik, tanah besar Asia dan juga kepulauan di Asia Tenggara. Okey, dia kata kenapa muncul dia adalah kerana Jepun. Kalau Perang Dunia Kedua yang asalnya sebabkan Jerman yang memulakan. Okey, tapi Perang Dunia di Asia Pasifik ini adalah kerana Jepun. Ini sukatan yang baru ya. Sukatan ni tak ada dalam sukatan yang lama. Maksudnya kalau yang lama kita tak belajar sangat benda ni, kita tak belajar dengan detail. Tapi dekat sini untuk kamu ni sebagai orang-orang yang bertuah, insan-insan yang terpilih, jadi kamu akan belajar dengan lebih mendalam lah. Jadi kamu ni orang-orang yang Allah Ta'ala beri lebih nikmat menerima ilmu kan. Jadi kamu dengar cikgu ajar ni. Jadi kerana kena tahu kemunculan Jepun sebagai satu kuasa imperialisme. Cikgu pernah sebut perkataan imperialisme. Apa dia maksud imperialisme? Sama ada kamu tak dengar ataupun kamu Cinta akan bangsa. cinta akan bangsa, nasionalisme. Asingkan dunia dan akhirat. Nasionalisme, cinta akan bangsa. Cikgu kata imperialisme. Jajah cikgu, jajah. Penjajahan dunia dan akhirat. Imperialisme ni maksudnya penjajahan. Penjajahan. Ada dua lah perkataan kamu nak tahu nasionalisme, satu lagi adalah imperialisme. Sebelum ni Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua hanya Barat sahaja. Kita tak ada satu kuasa imperialisme yang muncul di sebelah Asia. Okey? Kuasa imperialisme yang ada hanyalah di negara Barat. Yang macam cikgu ajar sebelum ni, kamu tengok siapa? British, kamu tengok Rusia, kamu tengok Perancis, kamu tengok Sepanyol. Hanya kuasa-kuasa negara Barat sahaja yang ada kuasa imperialisme yang dia rasa dia ni kuat untuk menyerang dan untuk menjajah negara lain. Lagipun bentuk fizikal orang Eropah dia lagi besar daripada kita orang Asia. Dia lagi besar, dia lagi tinggi daripada kita kan. Jadi dia rasa dia lagi besar, dia lagi kuat. Jadi kita ni orang di Asia pula ada propaganda yang mengatakan kita ni tak kuat kan. Kita ni ialah dikata apa, yellow, orang kuning kan, yellow culture, orang yang lemah lah. Dia buat satu propaganda macam menakut-nakutkan kita kan. Jadi menyebabkan orang Asia ni tak berani untuk melawan ataupun rasa macam kalau lawan pun tak boleh menang kot. Jadi itu yang menyebabkan orang Barat dia lagi besar kepala, dia jadi dia sedap-sedaplah membuli kita negara-negara di Asia kan. Menjadikan kita negara tanah jajahan untuk dia memanipulasi, untuk dia eksploitasi sumber ekonomi yang ada dekat negara kita. Okey, faham tak? Faham tak? Okey, jadi poin nombor 1 cikgu nak kamu ingat adalah kerana kalau Perang Dunia di Asia Pasifik kerana Jepun punca dia. Okey, jadi kenapa dengan Jepun? Kerana pada masa ini Jepun pun nak jadi satu negara yang maju juga. Jepun nak muncul juga sebagai satu kuasa ekonomi yang besar. Jadi di Jepun pada masa ini ada satu pembaharuan Meiji. Ada juga dipanggil revolusi Meiji. Meiji ni raja dia nama Meiji, bukan Maggie. Meiji. Ni nama raja dia tau. Meiji. Ada dipanggil pemulihan Meiji. Okey, Meiji. Okey, Meiji ni nama maharaja dia. Okey, maharaja dia bernama Meiji. Okey, jadi Maharaja Meiji ni dia nak membuat satu pembaharuan dan pemodenan di Jepun. Okey, apa yang dia nak buat adalah dia nak menjadikan negara Jepun ni adalah sebagai satu negara industri. Ada satu kuasa ketenteraan yang setaraf dengan kuasa Barat. Jadi dia nak Jepun ni muncul sebagai satu kuasa yang kuat, sama kuat dengan negara-negara di Barat. 70 orang. Di manakah lagi 30 orang ni hilang? Kan? Jadi
dia nak jadikan negara Jepun ni setaraf dengan negara-negara yang ada di barat. Kan. Tetapi, ada tetapi dia. Tetapi negara Jepun adalah satu negara yang optimum. Dia punya sumber dia. Optimum tu, kalau siapa yang belajar geografi, optimum ni maksud dia, okey, negara kita kamu rasa kurang penduduk ke lebih penduduk negara kita? Lebih. Lebih. Kurang. Okey, kalau saya tanya, kalau Biasa-biasa. okey, biasa-biasa. Dia ada lebih, dia panggil lebih penduduk. Dalam istilah geografi lebih penduduk, kurang penduduk, satu lagi dia panggil optimum. Okey, negara kita ni agak-agak lebih ke kurang? Optimum. 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 Lebih. Bangla cikgu. Lebih cikgu. Lebih Bangla. Okey, Hati banyak. lebih ke kurang kita tak tahu Lebih. Kamu tak pasti. Okey, negara kita adalah negara kurang penduduk. Negara kita adalah satu negara yang kurang penduduk. Sekarang berapa orang? Berapa anggaran kasar penduduk negara kita? 32 juta. 10 juta. 30 juta. Okey. Berapa? Dasar kependudukan negara, dasar kependudukan kependudukan dasar DPN, DPN pula. Dasar kependudukan negara. Tahu tak negara kita nak target penduduk rakyat negara kita menjelang tahun 2100, kita tahu apa 2021 kan? Lebih kurang 80 tahun lagi, berapa ramai kita nak rakyat yang ada kat negara kita? Siapa tahu? Kamu belum sampai lagi bab ni, nanti kamu belajar. Bilion. Berapa agaknya dia nak? Saya kita ada 30 juta kan? Berapa juta lagi dia nak? 70. Paruh dunia. Trilion. Berapa? Optimum. 5 triliun. 50 juta. Optimum adalah jumlah sumber bumi yang dekat negara kita cukup ada kiamat waktu tu. Kita anggarkan tak kiamat lagi lah masa tu kan. Kan sebab cikgu nak bagi kamu tanggungjawab yang besar ni lepas ni kan. Sebab masuk optimum tu sumber yang kekayaan yang ada kat negara kita kan ada banyak, ada muka bumi kita ni kan luas lagi, kan kita masih ada banyak. Kita hanya baru menduduki 70% sahaja tau. 30% je kita baru guna tanah yang dekat negara kita sebab yang lain kan hutan. Sabah Sarawak, kita kan banyak hutan. Kawasan-kawasan yang ada penduduk padat ni, yang ada penduduk hanya baru kita gunakan 30% sahaja. Dasar kependudukan negara ini adalah dasar yang diberi idea oleh mantan Perdana Menteri yang meletakkan jawatan tanpa sebab tu lah. Kan, ni Tun Dr. Mahathir punya dasar yang dicadangkan. Dia kata sebab ada banyak lagi sumber kita, negara kita yang kita tak manfaatkan, kita tak teroka dan kita tak gunakan. Jadi kan macam Jepun, negara dia optimum. Maksudnya sumber yang ada kekayaan dekat negara dia, sumber bumi yang ada cukup-cukup je untuk negara dia. Nak tahu negara tu optimum ke tak optimum, kita tengok ada tak orang asing dekat negara dia. Kalau ada orang asing dekat negara dia, maknanya negara tu dia tak perlukan orang asing sebab rakyat dia dah cukup untuk bekerja. Maknanya dia boleh jana ekonomi menggunakan rakyat dia sahaja. Kalau kat dunia ni contoh negara-negara optimum adalah Jepun, satu lagi India. cikgu pernah baca New Zealand. Indonesia. US. Indonesia lebih penduduk bang. China. Negara yang lebih penduduk adalah negara yang rakyat dia terpaksa keluar. Israel. Rakyat yang terpaksa keluar daripada negara dia pergi Korea. negara lain, itu adalah negara yang lebih penduduk. Kan? China lebih penduduk. Okey, contoh negara lebih penduduk adalah Vietnam. India, Indonesia, Singapura. Bangladesh, YouTube. Thailand. Satu lagi nama negara Brunei. Indonesia. Satu lagi Bangladesh. Itu adalah negara-negara yang lebih penduduk. Kan? Kamu tak jawab lagi berapa juta kita nak kena ada rakyat ni. Kamu ada tanggungjawab yang besar ni lepas ni. 50 juta. 100. 100 juta. Trilion. Okey, nantilah lambat kamu jawab ni kan. Cikgu tanya cikgu jawab. Okey. Dunia. Kita mensasarkan, bukan kita yang mensasarkan Tun Dr. Mahathir yang mensasarkan. Jadi kamu yang kena melaksanakan benda tu. Tun Dr. Mahathir mensasarkan menjelang tahun 2100, insya-Allah kamu hidup lagi kot. 2100 kita kena ada 70 juta Amin. rakyat. Okay, jadi kita balik kepada Jepun. Kan cikgu sebut tadi Jepun negara dia sudah optimum. Cikgu sebut perkataan optimum. Maksud apa optimum? Maknanya kekayaan yang ada dekat negara dia tu cukup-cukup je untuk negara dia dan rakyat dia. Kalau dia nak lebih maju, dia tak ada bahan mentah. Kira bahan mentah yang ada tu cukup-cukup untuk rakyat dia.
Kan? Dia cukup-cukup. Jadi dia memerlukan lebih banyak bahan mentah sebab dia nak jadi negara perindustrian, dia nak ada revolusi kan. Jadi dia perlu mendapatkan bahan mentah itu di negara luar. Dia kena keluar dan pergi ambil bahan mentah tu di tempat lain. Okey, faham tak? Faham? Faham. Faham. Okey, jadi sebab itulah dasar perluasan kuasa Jepun ni ada 3 sebab. Ada 3 sebab dasar perluasan Jepun. Kenapa dia mula menjadi penjajah? So ada 3 sebab. Nombor 1, kerana keperluan industri. Dia memerlukan bahan mentah. Dia kata apa? Jepun sebagai kuasa industri berusaha mengurangkan kebergantungan kepada kuasa negara barat untuk mendapatkan bahan mentah. Dan mereka memerlukan wilayah yang membekalkan bahan mentah kepada mereka. Dia memerlukan bahan mentah untuk mengembangkan lagi perindustrian dia. Kan? Jadi dia nak, sebab itulah dia pergi ke negara-negara lain untuk dia mendapatkan bahan mentah. Okey, itu nombor 1. Faham? Faham tak? Faham. Faham kan? Berapa orang kan? Oh, 70 orang. Mana lagi pergi 30 orang lagi? Okay. Jadi, nombor 1 kerana dia memerlukan bahan mentah. Okey, nombor 2. Faktor yang kedua adalah pengaruh golongan tentera. Kan dia kata apa? Masa abad ke-20, Jepun mempunyai angkatan tentera yang paling moden di Asia. Dia paling moden di Asia kan. Dia jadi agresif apabila golongan tentera menguasai politik. Orang tentera pula terlibat dalam politik pada tahun 1932. Kan jadi mereka berpendapat masalah ekonomi Jepun hanya boleh diatasi dengan cara menakluk negara lain. Kan dia kata apa? Jepun boleh menakluk negara-negara yang kaya untuk mendapatkan bahan mentah, dan bila dia menakluk negara lain, dia akan juga dapat tempat untuk dia memasarkan barangan. Kalau kamu tak percaya, kamu pernah dengar perkataan selipar Jepun? Benar. Benar. Pun dapat cikgu. dari selipar Jepun, basikal Jepun, pernah dengar? Pernah dengar tak? Cikgu. Ini adalah sebenarnya kesan daripada penjajahan Jepun ke negara kita. Cikgu pun tak tahu, agaknya orang zaman dulu pakai capal aja kot, pakai teropah kot. Jadi bila Jepun datang, dia buat selipar Jepun tu. Faham tak? Dia produce selipar Jepun, memperkenalkan. Jadi sampai sekarang lah kita panggil nama selipar tu sebagai selipar Jepun. Itu adalah satu contoh. Kan apa lagi Jepun, benda-benda Jepun buat. Satu lagi singlet. Singlet tu daripada Jepun. Pagoda. Ada satu maksudnya orang Melayu, orang kat Tanah Melayu tak pakai dulu benda-benda sini. Tapi bila Jepun datang, dia memperkenalkan. Basikal Jepun, selipar Jepun, antara benda yang kita macam singlet lah satu lagi. Lepas tu kan, macam contoh negara kita, macam contoh makan sardin, makan makanan dalam tin ni, orang barat juga memperkenalkan minum air teh. Orang sebab pokok teh, dia tak sesuai. Budaya kita orang Melayu minum kopi. Kita sebab pokok kopi boleh tanam kat negara kita, macam bila pokok teh dia tanam dekat suhu hawa sederhana macam kat Cameron Highland kan. Macam pokok kopi boleh je tanam kat rumah. Kan. Sedap dengan tak sedap je lah kan. Jenis-jenis kopi lah. Macam belakang mana ni, cikgu ada satu pokok kopi. Kan, ada pokok kopi kan. Sebab contohnya kopi yang sedap pun datang daripada Indonesia. Negara-negara pengeluar kopi antara kopi-kopi yang sedap lah. Tapi budaya minum teh bukan budaya masyarakat kita. Kan. Tapi ini adalah budaya-budaya yang dibawa oleh orang barat. Itu adalah kesan-kesan penjajahan. Jadi pada masa tu ada Perdana Menteri Jepun masa tu juga adalah seorang jeneral tentera yang bernama Hideki Tojo. Kan nampak tak muka Tojo tu? Nampak tak? Ini kan. Yang buta. Muka Tojo ni, Tojo ni lah macho tu cikgu. Perdana Menteri. Dialah yang mengheret Jepun ke kancah peperangan. Pada masa ni kan dia menguasai mana? Dia menguasai Korea, lepas tu dia pergi serang Manchuria, dia pergi duduk China, dan dia pergi duduk juga Indo-China. Okey, jadi faktor yang kedua adalah pengaruh golongan tentera. Faktor yang pertama tadi, revolusi perindustrian, tak cukup bahan mentah, kena pergi ambil dekat negara lain. Faktor yang kedua kerana tentera. Pengaruh golongan tentera terlibat dalam pemerintahan. Perdana Menteri sendiri adalah seorang jeneral tentera. Okey, faktor yang ketiga adalah orde baru. Orde. Kata bunyinya orde baru Asia Tenggara. Apa maksud orde? Orde baru. Orde baru. Cikgu nak contoh kat mana? So dah tunjuk ni cikgu kita naikkan balik. So ada tiga. Okey. Faktor yang pertama adalah keperluan industri. Faktor yang kedua adalah
pengaruh golongan tentera. Faktor kedua adalah Orde Baharu. Orde Baharu Asia. Okey. Apa maksud orde? Orde Baharu. Orde Baharu ni adalah dasar luar Jepun terarah kepada mengembangkan kuasa, mewujudkan kebebasan ekonomi dan menentang imperialisme barat. Mewujudkan orde baru di Asia Timur yang merangkumi Jepun, Korea, China, Manchuria dan satu blok ekonomi dan dikembangkan di seluruh Asia. Apa maksud dia? Maksud dia adalah Jepun nak membentuk satu apa kita kata, empire. Empire kot. Nak cakap macam sistem khalifah tu lain sikit kan. Maksudnya sebab dia tengok kan sebelum kita ada Turki kan. Kan orde baru ni macam dia nak membentuk satu kawasan empire pemerintahan. Dan Jepun ni adalah sebagai satu ketua dia. Okey, jadi apa yang duduk dekat dalam sistem orde baru ni, maksudnya Jepun akan jadi ketua, dia menjajah negara-negara. Kamu tengok ni, dia menjajah negara-negara mana. Pada masa ni Jepun dekat sini. Nampak tak Jepun kat sini? Nampak? Nampak. Nampak? Nampak. Jepun kat sini kan? Nampak. Nampak. Dekat sini Jepun, dia dah pergi ke Korea ni. Dia dah pergi jajah Korea. Lepas tu dia dah pergi ke China. Dia pergi juga ke Manchuria. Dia dah pergi ke tempat-tempat ni. So dia nak membesarkan lagi. So dia nak mewujudkan satu wilayah yang besar. Sekejap Sekejap. Alamak Jom. Sekejap. Kenapa kan dengan Jom? Nanti kita respon. Okey. Cikgu lupa dah. Kan? Jadi dia nak membesarkan dia punya satu inilah negara dia. Kan? Jadi itu sebab dia mula menjajah. Okey. Itu nampak tak cikgu dah tunjukkan kat sini. Lepas tu dia kalahkan Rusia. Rusia pun dia pergi serang juga lepas tu. Kan? Jadi itu adalah faktor. Ini adalah yang ni kita namakan sebagai dasar perluasan Jepun. Kan? Dasar perluasan Jepun. Dia ada di sebab lain. Dasar perluasan Jepun. Yang ni duduk dekat bawah dasar perluasan Jepun. Okey, tadi adalah dasar perluasan Jepun. Satu keperluasan, dia perlukan industri, keperluan industri, pengaruh golongan tentera dan juga dia ada orde baru di Asia nak muncul. Okey, kemudian kita tengok Jepun juga mengalami sekatan ekonomi. Okey, perkataan sekatan ekonomi. Ini adalah perkara yang sangat ditakuti kebanyakan negara hari ni. Jangan Asian lah cakap. Alah, sekatan ekonomi je pun. Jangan berkata sekatan ekonomi je pun. Kan? Apa maksud sekatan ekonomi? Cikgu ada juga sebut sebelum ni, sekatan ekonomi adalah satu bentuk hukuman. Kan? Bentuk hukuman kepada mana-mana negara yang menyerang negara lain ataupun kita buat ataupun ada negara-negara yang melakukan apa-apa jenayah, kesalahan, hukuman yang kita boleh buat, kalau orang kita boleh gantung kan, kita boleh rotan, kita boleh sebat dia kan. Kan? Itu manusia. Tapi kalau negara ni mesti ni kita nak buat satu hukuman. Okey, satu bentuk hukuman yang kita buat ataupun yang PBB buat, kan, Perubahan Bangsa-Bangsa Bersatu dibuat adalah dengan cara mengadakan sekatan ekonomi. Maksudnya apa? Maksudnya kita tak membenarkan negara ini melakukan membuat ekspor dan import. Itu maksud dia. Sekatan ekonomi. Maknanya tidak akan menghentikan perdagangan serta membekukan semua harta milik Jepun. Kat sini kata harta milik Jepun. Bukan Jepun je lah. Secara umum sekatan ekonomi maknanya negara yang kena sekatan ekonomi, mati lah negara tu. Sebab apa? Dia tak boleh jual, dia tak boleh beli. Bayangkan negara kita kena sekatan ekonomi. Kalau negara kita kena sekatan ekonomi, apa agak-agak nombor satu yang kamu terbayang di fikiran kamu yang kamu tak dapat lagi nak beli atau tak dapat lagi nak makan? Yang negara kita tak ada, yang kita terpaksa gantung dengan negara luar. Indomie. Mengganggu. Mengganggu. Tak mengganggu. Lagi-lagi cuba fikir apa agaknya benda-benda yang akan mengganggu kita. Ramai pengganggu. Ramai pengganggu. Tak faham soalan ni. Beras tak cukup. Telefon. Beras tak cukup. Beras cikgu. Beras. Okey, berat. Tak dapat main TikTok. Lagi-lagi bawang, ya betul. Siapa jawab Dida? Bawang. Kamu tahu tak kalau cikgu kali risau tak ada bawang, macam mana alasan tak masak tak ada bawang? Minyak. Bawang. Lipton Tak apa, kita boleh tanam kat kamera. Minyak. Minyak tak apa. Gula.
Gula tak apa, kita ada gula. Gula kita ada tebu. Kita bawang tak ada. Masalah kita tak ada bawang. Kamu tak boleh makan french fries, tak boleh makan. Dulu adalah, negara kita dulu adalah salah satu negara pengeluar tembakau. Kan? Negeri, kamu tahu negeri apa yang paling banyak menanam tembakau sebelum ni? Jamaica, Amerika. Tak, negeri bang. Negeri. Kedah. Kedah. Tak tahu. Negeri. Korang ni kan, korang tahu tak? Soalan Pening. SPM kan, yang Kelantan. keluar hari tu Perak. kan. Soalan periksa yang keluar SPM, cikgu rasa biasa-biasa je. Peribahasa apa? Peribahasa yang biasa-biasa je. Tapi benda-benda senang-senang pun tak boleh jawab. Sebab apa? Sebab cikgu rasa macam, entahlah. Kenapa cikgu Arif tak pernah dengar peribahasa jinak-jinak merpati? Itu benda biasa kan? Apa lagi yang keluar periksa dia tu? Yang kata tak pernah dengar. Lipas kudu. Bagi awak tebing. Ayam tambatan. Ayam tambatan. Kan? Jangan lupakan kulit. Saya rasa kerana kamu generasi yang ada sekarang, cikgu tak nak sebut kamu lah sebab nanti dia menjadi doa pula kan susah cikgu kau jawab periksa tak apa-apa kan. Kan jadi cikgu rasa kerana generasi yang ada sekarang adalah generasi yang kurang membaca kot dan tak terdedah. Dia tahu TikTok je lah, dia tahu TikTok, dia tahu benda-benda yang bukan-bukan kan. Jadi benda-benda TikTok tu tak ada faedah kat situ kan. Jadi sebab tu lah dia tak tahu. Pengetahuan asas pun dia tak tahu. Kan? Jadi kan, itulah. Jadi kalau kamu nak bagi cikgu A, kena banyak baca benda-benda yang faedah sikit lah. Kan? Jadi, kalau kamu nak tahu negeri pengeluar tembakau utama di Malaysia dulu adalah negeri Kelantan. Negeri Kelantan dan juga Sabah. Sabah, Sarawak dan Kelantan adalah negeri-negeri yang antara negeri-negeri yang menjadi pengeluar utama Kelantan. Dekat Kelantan ada satu jabatan apalah cikgu lupa. Dia macam Mardi lah. Nama dia Lembaga Tembakau Negara ada kat situ. Tetapi lepas dibentukkan kerajaan Kelantan dah menggalakkan rakyat Kelantan tak tanam lagi tembakau. Sebab dia lah benda tu kan banyak mudarat daripada manfaat kan. Jadi itulah tak ada lagi tembakau kan. Bagus juga kan. Jadi kita tak perlu lagi tembakau ni. Sebab itulah sekarang negara yang muncul yang banyak tanam tembakau, itulah yang kamu nak beli Suria kan. Rokok Suria tu lah tu di Indonesia. Gudang garam. John D. Bland. Sebab tu dia banyak rokok seludup ni datang daripada Winston. seberang. Kerana negara kita tidak lagi produce, tidak lagi menghasilkan tembakau. Tapi di negara Indonesia Suria tu apa buat tanya. Tu yang tanya tu yang tahu kan. Kan jadi dulu. Okey, jadi tengok jadi sekatan ekonomi tadi. Tu mak dapat masuk sekatan. Sekatan ekonomi adalah kita tak boleh jual dan kita tak boleh beli. Bayangkan negara kita kalau kena sekatan ekonomi, memang tak tahulah cikgu nak masak apa. Kan nak masak bawang tak ada, susah kan, nak masak bawang tak ada, nak masak benda-benda asas kan tak ada. Susu baby kan tak cukup. Negara kita lembu kurus-kurus kan tak cukup. Kita banyak bergantung kepada ekonomi luar lah, banyak bergantung. Kita punya imbangan dagangan kita memang tak seimbang pun. Kita ni banyak membeli daripada menjual. Okey. Alright. Okey. Jadi Jepun juga dikenakan sekatan ekonomi. Lepas Jepun dia pergi serang Manchuria, dia pergi serang Korea apa benda semua, dia telah menyebabkan ada sekatan ekonomi. Jadi dia nak dapatkan sumber ekonomi dah tak dapat, dia ambil secara paksa dengan pergi menjajah negara lain. Kan? Dan satu lagi adalah rancangan penaklukan wilayah di selatan. Kan? Rancangan penaklukan wilayah di selatan. Ini satu lagi. Kamu nampak tak sampai sini? Nampak kan? Rancangan penaklukan wilayah selatan. Ini ada 3 sebab. Dia nak menjajah semua negara-negara. Dia kata apa? Sebagai jalan keluar daripada sekatan ekonomi, pihak bersekutu, Jepun merancang untuk menguasai wilayah di selatan, merangkumi Asia Tenggara yang kaya dengan bahan mentah seperti biji timah, negara kita lah tu, getah, bauksit dan petroleum. Kan daripada segi ketenteraan, dia kan negara paksi. Paksi kan cikgu bagi tahu, Paksi ni kan dia Jerman dia masuk dekat dalam Jepun dia masuk dalam tim Jerman kan. Jadi kata kuasa Paksi membolehkan kerajaan Jerman menghantar pakannya ke Jepun. Pakan ini untuk mengkaji serangan terhadap wilayah selatan dan membantu pengindasan pembuatan kapal terbang Jepun. Jadi kan dia nak muncul sebagai kuasa. Kuasa dia nak menakluk negara-negara lain. Jadi ini ada 3 sebab yang menyebabkan berlakunya perang
dunia kedua di Asia Pasifik. Puncanya adalah Jepun. Faham? Kan? Sebabnya kita tu kan tahu Jepun. Jadi Jepun dia nak membentuk satu pemerintahan baru di Asia Pasifik untuk mencapai kemuncak apabila rundingan dengan Amerika Syarikat nak Amerika Syarikat yang mengenakan sekatan ekonomi tu. Kan? Jadi bila dah kenakan sekatan ekonomi, dia orang mesyuaratlah, berbincang untuk menyelesaikan masalah sekatan ekonomi ni, tetapi tak berjaya. Tak mencapai kesepakatan sebab Amerika Syarikat dia tak nak menamatkan sekatan ekonomi kepada Jepun. Kan, jadi bila tak nak, Jepun pun memulakanlah serangan untuk mencetuskan peperangan di Asia Pasifik. Okey, semalam cikgu suruh kamu tengok cerita apa? Petang tengok tak? Cikgu suruh kamu tengok movie Tora-Tora tu, tengok. Siapa jumpa cerita Tora-Tora tu? Siapa jumpa? Tak jumpa? Cikgu tengok muka diorang kadang-kadang sangat Tora tu. Okay. Cikgu dah relax sikit lah sebab kelas dah bergabung kan. So cikgu tak adalah macam nak terkejar-kejar sangat. Okay. Sebab lepas ni cikgu akan bagi kamu tengok pula Jepun datang kat negara kita kan. Okay. Jadi, pergi muka surat 66, bermula Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Semalam cikgu dah suruh kamu tengok cerita tu. Tengok tak link semalam cikgu bagi tu? Tengok tak? Tengok. Semalam tu adalah yang kita tengok adalah tentang, itu adalah real Kamu tengok adalah real tentang serangan Jepun ke atas Pearl Harbor. Pearl Harbor kan? Oh, cikgu dah tahu dah kat mana. Guam, Pearl Harbor dekat sini. Pearl Harbor dekat dengan Guam. Kat sini. Sebab tu orang Hawaii ni muka dia macam ni. Pearl Harbor ni lebih kurang ni. Guam, nampak tak Guam? Cikgu nak kamu tunjuk kat kamu. Guam, nampak Guam? Kamu nampak ke tak nampak? Orang Guam. Guam nampak? Mana dah? Nampak tak Guam? Kau nampak tak? Nampak, Ego nampak. Nampak. Kan? Nampak. Dia dekat juga. Nampak Ego. Kan dia dekat juga dengan Guam. Dia tak berjauh sangat dengan Guam. Sekarang, zaman sekarang Guam ni, walaupun dia duduk dekat lautan Filipina ni kan, kamu tahu tak Guam ni sekarang ni dimiliki oleh British. Sekarang. Kamu tahu tak? Walaupun sekarang ini British, dia tidak melepaskan kepentingan Guam ni. Padahal dia punya lah jauh negara dia ni. Guam ni, dia kan British kat mana? Kat sini kan? Atas ni lah. Tapi jauh ni dia tak lepaskan sampai sekarang ni. Macam mana cikgu tahu? Dekat Guam ada pengkalan tentera pengkalan tentera British. Sebab cikgu tengok cerita Air Crash Investigation. Barulah cikgu terjumpa fakta tu. Cikgu tengok cerita-cerita tu, cikgu tahu sampai sekarang. Tu cikgu cakap, korang kalau main TikTok ni, korang takkan jumpa benda-benda fakta-fakta ni tak ada dalam buku teks. Gitu. Kan, jadi Guam dekat sini, dia lebih kurang dekat kawasan-kawasan ni sebab mungkin dia lagi kecil daripada Guam, so tak nampak Hawaii tu kan. Fiji, Hawaii, dia tak nampak. Kan, dia lebih dekat sini. Okey, jadi Amerika Syarikat, dia letak dia punya pengkalan tentera di situ. Kerana apa? Kerana strategik. Kan, kat lautan ni strategik. Kan, jadi dia letak dekat Hawaii tu, kepulauan Hawaii tu, pengkalan tentera dia sebab bila dia nak berperang dulu dia memerlukan angkatan tentera. Kan, orang sekarang nak berperang, kat mana nak landing pesawat apa benda semua, orang landing dekat atas kapal perang kan. So dia akan landing kat situ. Kan, jadi dia buatkan sebagai tempat logistik dia. Logistik dia kat situ. Jadi apa yang menyebabkan peristiwa yang menyebabkan bermulanya Perang Dunia yang kedua adalah dia kata apabila Jepun menyerang Tanah Melayu dan Pearl Harbor di Hawaii. Hari yang sama iaitu pada 8 Disember 1941. Kan, apa yang berlaku pada masa ni adalah dia kata apa? Hari yang sama dia serang. Pagi pukul 12.15 pagi Jepun mendarat di pantai Kuala Pak Ahmad. Ini di Pasir Putih, Kelantan. Pukul 3.25 pagi dia menyerang Pearl Harbor di Hawaii dan juga petang dia menyerang di Singgora. Dia mendarat di Singgora. Okey, cerita dia, cerita Jepun menjajah Tanah Melayu ni, kita ni termasuk dalam sejarah lah, dalam sejarah dunia negara kita kan, termasuk dalam sejarah dunia kan.
pada masa ni kenapa Jepun ni dia mengambil kesempatan untuk menyerang negara kita. Kita kena faham, dia serang Pearl Harbor tu dia nak melumpuhkan ketenteraan kat sana. Kan dia tak nak nanti ada bantuan tentera untuk backup kan. So dia serang kat sana. Dia serang negara kita. Kenapa masa tu dia ambil peluang untuk menyerang negara kita? Kerana pada masa tu British sedang kalah di negara dia, telah dijajah oleh Jerman. Maknanya pada masa yang sama negara British ni dia macam lost sekejap tumpuan terhadap negara jajahan dia ni. Sebab apa? Pada masa ni tanah jajahan dia yang lain, China, India semua tengah nak menuntut kemerdekaan. Kan? Dan pada masa sama sebab sebab British pun dah kalah, negara dia sendiri. Dia menjajah negara orang dan negara dia sendiri sedang jatuh ke tangan Jerman. Jadi tanah-tanah jajahan yang lain tu dia ambil peluang nak merdeka, nak keluar daripada negara dia. Kan itu juga yang berlaku di negara kita pada masa tu kan. Jadi macam dia alpa sedikit, ada kealpaan di situ sedikit sebab dia sibuk memikirkan masalah negara dia terlupa tentang tanah jajahan yang ada kan. Jadi Jepun ni mengambil peluang itu untuk menyerang, untuk merampas dan di banyak negara dipilih negara kita dulu pada masa tu. Kan jadi dia kata apa? Dia kata Perang Dunia di Asia Pasifik apabila Jepun menyerang tanah Melayu dan Pearl Harbor, Hawaii kan. Jadi serangan terhadap Jepun ni bertujuan untuk melumpuhkan armada laut Amerika Syarikat di Pasifik yang menjadi penghalang. Jepun tak boleh nak pergi sebab ada mereka kat situ kan. So dia kena musnahkan tempat tu dulu kan. Jadi serangan lagi dia buat dekat mana? Dekat kawasan-kawasan jajahan Amerika Syarikat, iaitu dan Britain di Belanda seperti di Filipina, Hong Kong, Guam dan Pulau Wake kan. Jadi menyebabkan kucak-kacir. Amerika Syarikat ni dan British kucak-kacir sebab dia attack banyak tempat dengan keadaan yang tak disangka-sangka pada masa tu. Sebenarnya mereka ni kalau kamu tengok kamu tahu tak Morse code? Morse code kamu tahu? Morse code tahu Morse code? Macam ni je Morse code cikgu Arif? MOSE. Tahu tak? Ada orang tak dalam kelas kita. Mungkin kita MORSE. Ada je. Morse code. Kod rahsia. Cikgu. Morse code. Dia MORSE. Mana kamu tahu Morse code ni? Kau tahu? Belajar. Tengok Kat Yap. Okey, tak ada. Kamu ni kalau benda-benda cikgu rasa kalau ada sukatan periksa pasal game kamu, memang kamu kan dah banyak ranking dah naik. Ui, kejap je kamu ni boleh skor. Kan? Morse code ni zaman dulu dia pakai Morse code yang dia pakai titik-titik tu. Faham tak? Macam ibaratnya kita kan nak hantar sekarang kita WhatsApp kan, nampak tak? Ataupun kita hantar direct message kan? Kan? Sekarang orang pakai binary kan? Kamu tahu tak coding? Kamu pernah dengar perkataan coding? Coding. Pernah. Coding ni cikgu dulu belajar juga coding sebab cikgu dulu buat engineering. Cikgu punya diploma tu buat elektronik kan. Cikgu ada belajar coding ni kita pakai binary. Kita pakai dia nombor dia kosong dengan nombor 1. Kan, so dia akan coding tu, dia akan buat kod tu kan. Kan zaman dulu mereka ni pakai Morse code. Dia nak hantar, dia Morse code ni pakai telegraf kan. Telegraf kan Morse code. Penciptaan telegraf tu kan. Dia pakai telegraf kan. Sejak dia hantar titik-titik ni. Dia ni kan. Jadi masa ni mereka ni berjaya memintas. Macam contoh macam ni lah. Macam hack lah, ibarat dia hack message tu kan. Macam sekarang lah cikgu hantar message kan. Hantar personal message tapi ada orang boleh hack. So dia boleh baca message kita. Kan. Jadi macam itulah juga dulu. Jadi dia ada Morse code ni. Jadi mereka ni ada strategi. Ada juga yang cikgu baca dia bagi Morse code yang palsu. Iaitu dia macam masa dia nak serang negara kita, dia akan cakap dia akan serang daripada Singapura. Secara logiknya tentera British biasa tu tak expect langsung yang Jepun ni akan datang serang daripada Thailand. Kerana apa? Dia target mesti nak serang daripada Singapura sebab Singapura tu lebih strategik kedudukan dia. Tiba-tiba rupanya strategi perang tu dia serang daripada pintu belakang. Member dah standby kat pintu depan ni. Pencuri nak masuk rumah dah standby dengan parang, dengan penyapu, dengan apa. Pintu belakang tak ada orang jaga. Dan pencuri masuk daripada pintu belakang. Ibaratnya dia buat ada satu strategi yang bagus lah. Kan? Jadi pada masa tu sebab ada Morse code ni, masa tu tak canggih lah. Kita kata tak canggih. Kan sekarang kan kita
kita dah canggih. Maksudnya kita ada satelit, dulu tak ada satelit ni, kita ada satelit, kita boleh kesan kapal kan. Kan kita boleh kesan benda ni semua kan. Macam dulu tak ada. Kan jadi itulah yang menyebabkan berlakunya peperangan. Tapi bagi cikgu kan, kalau side yang lain lah, kebijaksanaan penting jugalah zaman dulu. Strategi, kebijaksanaan, bukan hanya tentang teknologi lah. Teknologi canggih tak bijak pun tak ada guna kan. Kan jadi bermulanya apabila ni kan dengan strategi yang berkesan dan perluasan dan penguasaan serangan melalui laut, udara, laut, darat dan udara kan. Jepun berjaya membentuk empayar yang luas di Asia Pasifik sampailah bulan April 1942. Jadi dia pun berjaya. Kan jadi dikata apa? Perang Dunia Kedua merangkumi perang Eropah dan Asia Pasifik mengorbankan. Kamu tahu berapa orang mati? 75 juta nyawa mati. 75 juta. Tahu tak 75 juta? Kan? 75 juta ramai. Itulah macam mana nak tinggal lagi 40 juta. Yang dah mati pun dah ramai rakyat kita kan. Jadi besar kan tanggungjawab kamu kan. Nak menambahkan umat yang ada di negara kita. Kan? Jadi yang mati akibat peperangan pun dah ramai. 75 juta nyawa manusia membawa kepada kemusnahan harta benda. Kan? Peperangan menyebabkan kematian, kesengsaraan, kelaparan, ketakutan, kezaliman, kemiskinan. Kan? Ada lagi tak kesan-kesan peristiwa, kesan-kesan daripada Perang Dunia ni? Kamu nak tahu? Kalau kamu tahu, ada lagi tak? Saya tak ada orang je kelas ni. Ada cikgu ada. Okey. Ada cikgu. Ada. Perpecahan. Cikgu ada. Kalau zaman kita hari ni, walaupun kita dah 80 tahun. 80 tahun lah, ya ke? 80 tahun ya? Yes, dah lebih 80 tahun. 80 tahun traumatized. Mungkin tak hidup dah kot orang, ataupun kalau hidup dah ada lagi lah tapi dah sangat tua. Nenek cikgu hidup lagi. Nenek cikgu sempat, mak cikgu pun lahir sebelum merdeka. Maknanya nenek cikgu lagi lama lah lahir kan. Nenek aku lahir tahun bila? Mak cikgu lahir tahun 54. Nenek cikgu mungkin lahir tahun 30-an kot, 1930-an nenek cikgu kan. Kan mereka ni adalah orang-orang yang ni. Kota Formosa tu dia dah lama lagi. Yang sekarang masa kesan masih ada. Kalau kamu nak tahu Menara start traumatized, okey. Kalau kamu nak tahu kesan yang masih ada sampai sekarang adalah, contohnya adalah macam dekat Hiroshima dengan Nagasaki, kan diserangkan dia pakai bom atom kan. Kesan daripada bom atom tu, dia ada radiasi menyebabkan berlaku mutasi genetik dan ada orang kena leukemia. Cikgu ada tahu kan? Kan? Sampai sekarang siapa-siapa yang terlibat lagu Jepun kan. Sesiapa yang terlibat dalam perang dunia yang moden yang melibatkan senjata-senjata nuklear, senjata-senjata nuklear ni, mereka terdedah kepada radiasi dan sebenarnya persen yang sangat tinggi lah mereka ni kena sakit leukemia. Sampai sekarang ada berlaku mutasi kepada genetik orang di kawasan yang terlibat dalam peperangan tu. Alright, okey. Okey, jadi sampai situ habislah perang dunia yang bab ni habis. Dia stop apabila Jepun, kita tak jumpa kita. Dia stop apabila Amerika Syarikat dia pergi bom Hiroshima dengan Nagasaki. Okay, so the next adalah kita nak tengok kedatangan Jepun di negara kita pula. Mari kita tengok cerita nak? Tengok movie sekejap. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Nak. Cikgu. Cikgu nak tengok cikgu. On je. Boleh. Cikgu. Boleh sangat. Berada dalam satu suasana yang boleh dianggapkan neraka dunia. Japanese rule begins Oh, dengar with suara tak? mass murder. Dengar tak suara? Ada beberapa suara kita. Tak menggigit kita. But the Japanese promise that they are reclaiming Asia for Asians. The Japanese has got one thing in mind. They have got seishin, they have got spirit. They want to embed it into us. Instead, thousands are enslaved, tortured, and starved. Teruk kerja yang buat. Bukan poli, habdi. For the first time, ordinary Malaysians tell the story of how the Japanese occupation changed their lives and Malaya forever.
7th of December 1941. A Japanese invasion fleet steams across the South China Sea. The target, Malaya, one of the richest jewels in the British imperial crown. The Japanese plan to seize Malaya's rich resources to build a new empire that they call the Greater East Asian Co-Prosperity Sphere. Just after midnight on the 8th of December, Japanese soldiers battled through 6-foot-high waves to land on Sabak Beach in Kota Baru, northeast Malaya. It's 2 hours before Japanese bombers attack Pearl Harbor and the first big battle of the Second World War in Asia. Daripada pukul 3 tu hingga sampai ke pukul 8 lepas pala gini tadi duduk dah kubu pasal peluru ni main pop motor bas ke saya kat mati dah tak hidup dah. The invasion, led by General Tomoyuki Yamashita, takes the British masters of Malaya by surprise, and the Japanese quickly secure Kota Baru. Demoralized British commanders order a retreat, the first of many. To their astonishment, the Japanese deploy overwhelming air power, flying in from bases in Indochina. Waves of Japanese bombers begin pounding cities across Malaya. We were thinking that it was a RAF display, not knowing that a few minutes later, the Japanese let so many bombs. First time I heard a bomb, it shook the ground and it frightened the life out of me. Bodies were scattered about along all the streets of Georgetown. We had to carry a body for days. I see a lot of people without head, without body, without hands. We were carrying, piling up all the bodies. And sometimes we even burned on the streets there. To the north, the main Japanese invasion force lands unopposed at Singora and Patani in Thailand. General Yamashita's master plan is to march down through Malaya to capture the British imperial hub of Singapore. As news of the invasion spreads, civil order begins to break down. There was no more law and order. And then the looting started. People breaking into shops, taking away whatever they could. As ordinary people panic, the British make a decision that will cost them their reputation. In key cities, they order all Europeans to evacuate, turning a blind eye to the fate of their Asian subjects. The British order started packing up, and they bolted. They ran away. For the people of Malaya, the flight of the British is an unforgivable betrayal. It will never be forgotten or forgiven. They began cursing the British. You're supposed to protect us, and you left us. The Japanese relentlessly push south, on foot, in tanks and trucks, and most famously on thousands of bicycles. They call it the driving charge. The British have built good, hard-surfaced roads in Malaya, and the Japanese soldiers can move fast, sometimes cycling for 24 hours without stopping. This is no ordinary army. Yamashita's soldiers are battle-hardened by years of brutal war fought against General Chiang Kai-shek's armies in China. マレーシアに来た日本軍は初めの頃は戦闘部隊、イギリス軍と戦うための体力のある若い独身の兵隊中心の部隊です。大変乱暴な兵士が多かったんです。 The Japanese provoke terror as they march doggedly down through the peninsula. Thousands of people flee into hiding on nearby rubber estates or into the jungle. That time, everybody from the city were evacuating, running towards the countryside. Most in peril, the Chinese. The Chinese in particular were very afraid of the Japanese because of the stories they heard about the war in China, how the Japanese had massacred the Chinese, raped the women and all this. To disguise themselves, Chinese girls dress up as boys. They cut off their hair and stop using makeup. Many have their faces darkened.
everyone tries to make themselves as unattractive as possible. We dare not even venture out, afraid anything might happen. So all of us have to stay indoors. And there was a lady who was pregnant, 7 months pregnant. They raped her until the baby died. Japanese soldiers plunder anything they can lay their hands on. Anybody who was well dressed were asked to strip in front of the group of soldiers. They will remove your shirt, they will remove your trousers. They don't care whether you're underwear. Remove means remove. You don't do it, they kick you. And anybody who were watchers were asked to surrender watches to them. Some Japanese soldiers have 4 or 5 watches on their... Oh my God, because in Japan I'm told watches are very, very expensive. But the Japanese are not in Malaya only to rape, murder and pillage, at least in theory. Japanese propaganda pamphlets proclaim an all-Asia co-prosperity sphere. The big plan is to throw out the hated British and give Asia back to Asians. Jepun telah pun menanamkan semangat supaya Asia ni dipulang kepada orang Asia dan Jepun nak jadi pemerintah seluruh Asia. For the KMM, the Young Malay Union, the first Malayan nationalist organization, this idea of Asia for Asians is very seductive. The KMM Vice President Mustafa Hussain hopes that the Japanese invaders may have something to offer their cause of Malayan independence. KMM members felt that this was the Malay land, so they were clamoring for Merdeka, for independence. Mustafa Hussain seizes his chance when, at the beginning of 1942, the Japanese march into Kuala Lumpur, Malaya's capital, almost unopposed. He makes a dramatic proposal to the Japanese top brass. My father was the first man to demand independence for his homeland, for Malaya. But Hussain finds out all too soon that the Japanese are not in the mood for nation building yet. This commander, so he said, let Japan be the father, Malays, Indians and Chinese the children. But if the Malay child is hungry, we can give more milk. In other words, the Japanese will favor Malays, and when the time is right, they imply that they might offer them more. The Japanese juggernaut powers on, with the assistance of a small unit of KMM members. They smash through every defensive line on the road to Singapore. The Japanese attack takes less than 2 months to achieve its aims. And on the 15th of February 1942, British commander Arthur Percival surrenders in Singapore. British Prime Minister Winston Churchill calls it the worst disaster in British history. Soon, all of Southeast Asia will become part of a new Japanese empire, and the people of Malaya will discover the cruel reality of Japanese rule. The Japanese set up headquarters in Singapore and Kuala Lumpur. Now they will rule Malaya with an iron hand. The different peoples of Malaya, the Malays, the Indians and the Chinese, will experience the occupation in sharply different ways. Japan has been at war with China since 1937, and the Japanese know that many Chinese in Malaya support Chiang Kai-shek's Kuomintang forces in their motherland. Just days after the British surrender, General Yamashita orders a mopping-up operation directed against the Malayan Chinese. It is they who become the first targets of the Kempeitai, the ruthless Japanese military police. This mopping-up campaign is called Sukjing, or cleansing by purification. In practice, that means mass murder. In Singapore and all over Malaya, the Kempeitai units order Chinese civilians to report to so-called screening centers. They single out males of military age, aged 15 to 50. For the Japanese occupiers, they appear to be the biggest threat to the new order. Some of the screenings last hours or even days.
whole town of Kampar. We sat in the Kampar town Padang, not knowing what they were going to do with us. Disguised local informers often accompany the Japanese units. The Kempe Tai give these mysterious individuals power over life and death. Every exit there were masked men, and as we made to pass, if we are not wanted, you go straight home. Don't turn back and look around. So many were stopped. They are the ones eventually were all executed. A priority for the Japanese is destroying a guerrilla force called the MPAJA, the Malayan People's Anti-Japanese Army. It consists mainly of members of the Malayan Communist Party. Shortly after the Japanese invasion, the British release many communists from their Singapore prisons to fight a common foe, the Japanese. They were part of the force that fought the Japanese. But after the battle, a number of them managed to get out, and they went back to various states as nominated to start the anti-Japanese army. As the Japanese tighten their grip on Malaya, the MPAJA units retreat into the jungle. But they depend on local villages, mainly Chinese, for supplies. So the Japanese begin targeting these MPAJA supply lines and the villages that feed them. In the south of Malaya, in the state of Negri Sembilan, Xiao Bun Ho's family takes refuge near a vegetable farm on the edge of the jungle. One day, a Chinese man comes to the nearby village and orders everyone to register for rice distribution. It is, in fact, a deadly trap. 就他们就来了，就拿个锣打锣敲鼓，你们每个人出来要去街场排队拿那个米粮。我们家里每个人是拿一个米袋，家里人每个人手上拿个米袋。Xiao Bun Ho is 7. He is with his younger brother and sister, his father, and his mother, who is pregnant. 等到下午的时候，4、5点的时候，没有派粮食，后来看到有4辆的军车就来了，他就叫我们去排队跟他们进去38里面去，他们就分开，我们不晓得了，他说分一批一批的，反正是4个日本兵站在我前面，后来有个年轻人就怕。 他起脚就跑，啊，有个日本人就追到那个年轻的时候，就当场刺，每个人就看到他刺，就每个人民就怕起来，就每个人喊救命啊，不要杀我们啊，他不管，他3个日本兵倒起来撞上去，我妈妈看在我旁边，我妈妈看到不对劲。 好抱着我，就躺下去，躺下我就看不见了。那我满身真的，我的旁边都有刺到刀，那是我的完全不知人事。Later that evening, an old man arrives at the murder site, searching for his relatives. 看到我还在我妈妈压着，他就拉我出来。 我妈死的眼睛很大，我就拉妈妈起身，我们跑了，起身。那个老人家就说：“妈妈死了，要跑了。”我的父亲睡在旁边，我的弟弟在下面，最小的弟弟给他插，死在前面。 全家人晚上全部都没有了。In this one village, the Japanese murder some 650 people in cold blood. Just 50 kilometers away, in another village, 6-year-old Chung Loi loses most of his family on a day he can never forget. 是这样啊，就是分批啊，一个一班人带出去，就叫你们蹲下来了。我母亲就在我左边这边男的，
包住我的弟弟最小的那个。 Chung Loy's youngest brother is less than a year old. 他抓着我的弟弟啊，跑在上空的后尾，那个气是那个我的弟弟的肚子那边跌下来，那个肠全部流出来啊，但是还没有死啊，就是还是一直哭，就是前面后面背后沉过来，这边走出来，啊。 可能给他拉那个刀，那个在压住背上嘛，他压住了把那个刀嘛，那整个人倒下去了，哦，就是这边还中一刀，这边又中一刀，中到2刀，那手那时是不知道晕了了，那是啊。 Incredibly, Chung Loy and his 4-year-old brother survive. But this wave of savage executions which begin in the south rapidly engulfs most of Malaya. Massacres take place in many different places, most of them unrecorded. In the 1990s, a few of the Japanese veterans who had served in Malaya spoke openly about what made them kill innocent civilians. クアランプールから自動車で走っておよそ10分間走ったところのゴム林の中へ連れて行った指揮官がそれが400人ぐらいの中国の人を前にして僕ら兵隊が60人ぐらいそれで言うのや今からこの中国の人を殺すよ。 According to Miyake, if the godlike Japanese emperor ordered you to perform a task, however terrible, there was no choice but to obey. 我々は何も敵意がないのや。殺意が起きない。僕たちも人間だからな。ただ今より大元帥陛下の命によりこれを殺す。そして2人ほど将校が奮闘で首を落とした。それを僕はよく見た。首が落としたら血柱がな2メートル3メートルぐらい吹き上がる。400人ばかりの人を穴の中に埋めたけれどもおそらく半分ぐらいはまだ死んでいない人がいたと僕は思う。懸命にされた。 Even today, the precise number of victims of the Sukching in Singapore and Malaya is not known. Sources suggest the death toll may be as high as 100,000 men, women, and children. In Singapore alone, the Japanese killed at least 25,000 innocent people. 我那么一直不了解日本为什么这样。我们一家人不是战场跟你抵抗的，我们是无辜的，我们死都不知道我为什么会死。日本的时候那个是很野蛮的，真的没有人道。 In 1942, after a few months, the killing frenzy begins to subside. Now, the Japanese turn their attention to remolding Malaya as part of the Japanese Empire. The Japanese occupation of Malaya begins with mass murder. As this killing spree slowly comes to an end, the Japanese impose the severest discipline on all Malaya. Anyone defying the new administration, or looting or stealing, pays the highest price. They had 1 or 2 chaps caught stealing, chop off the head, put on a plate, put on table in the Kampar market. This is what you get if you steal. If you betray the Japanese administration, and then the result would be kapara potong. They say kapara potong. Everybody is afraid of that word kapara potong. Means we will behead you if you try to betray the Japanese. Kapara potong no. Everywhere, the Japanese set up prominent sentry posts.
a visible declaration that they are the new masters. Since even the humblest Japanese guard represents the semi-divine emperor in Tokyo, so it is compulsory to make the lowest of bows as they pass the new posts. This soon turns into a humiliating ritual. I didn't know that I had to bow because there was no one who told us this. And when I passed by, the guy shouted, "Hurrah!" And I turned back and I saw this fella with this gun in hand, but you know, as a sentry. And when I went to him, he just slapped me. He didn't tell me what mistake I've done, and he demonstrated that I should bow. So I knew that was a mistake, and I bowed. Malaya will be remolded down to the smallest detail, and that includes time itself. The Japanese calendar is adopted, and overnight, 1942 becomes 2602. All clocks and watches are set to Tokyo time, a powerful symbol of subjugation. With its time and calendars reset, Malaya becomes Malai, a province in the vast Japanese empire. Under Japanese rule, education will become a way of reshaping hearts and minds. By May 1942, most schools have reopened, but the Japanese expunge any trace of the old colonial curriculum. The Japanese has got one thing in mind. They have got seishin, they have got spirit. They want to embed it into us. They don't want us to be lazy. You have to be punctual. You have got to be strong. They call it seishin. In the new Nippon Go schools, pupils must follow an exacting routine from early morning. We had to all assemble at the field, and first we had to sing the national anthem, the Kimigayo, and then raise the Japanese flag. And after that, we went through the physical exercise for moving our hands and legs and all that, you know, getting the blood circulating around. You have got to do this radio taiso, that is drill by radio. The drill is very simple, what you call the free hand exercise. You stretch your arm, you stretch your leg, you bend down and up. That's all the Japanese would ask us to do. On special occasions, all children must praise the Japanese emperor, declaring the equivalent of "Long live the king." Tenno Hika, Banzai! Banzai! The Japanese language, which is considered sacred, becomes a vital tool of indoctrination. By learning it, every school child will acquire the Japanese spirit, founded on discipline and loyalty to the emperor. We were young at that time, 12 years old. It's easy to pick up the Japanese language and the characters, and you have got to sing all the patriotic Japanese songs. Miyoto kai no sora akete, kyoko jitsu takaku kogayakeba, tenchi no seigi hatsuratsu to, kibou wa odoru oyashima. For some children, attendance at the Nippon Go schools is not just motivated by a love of learning. We went because we love Japanese language, Nippon Go. We went there because every student was given 2 cigarette tins of rice, and we are given a packet of sugar. We are given that privilege. In the new Malay, you must grow up fast. Zainul Aziz attends school for just 8 months. Then, at the tender age of 13, he must look for a job. We had to work. Even you are 12, 13 years old, you had to work. When I started working, I did not know when the war will end. So you continue working and cooperate with the Japanese. That does not mean that you collaborate with them. For some, there is no choice.
All over occupied Malaya, Japanese soldiers snatch young women and girls from villages to serve their needs. These tragic individuals are called the comfort women. Jepun ambil lah. Jepun ambil buat jahat lah. Tu je lah. Jepun punya. Dia ke dia. Buat jahat. The term comfort woman is a euphemism. These women have become sex slaves. 日本兵は200人ぐらいで中隊ということになるんですが、中隊規模の日本軍が駐屯している場所にはもうほとんど必ず慰安所を作ってたんですね。そうすると各地に散らばっていくときにマレーシアからもマレー半島からも連れていくということで、別に中国系に限る必要はありませんから、それこそ可愛い女性がいると強引に連れて行っちゃうということは各地でやったと思います。One of them is 25-year-old Rosalind Saw, who in a unique interview recorded in the 1990s reveals for the first time the horrors of her sexual enslavement. They come the lorry, you know, all closed, that cloth, that green cloth, all closed. They close your eyes first, they push you inside the car. So many girls inside there, you know. To sit down to no place, I have to stand. The car go like that. Then I talk slowly. I say, hey, you all, where you all come from? Shh, shh. The Japanese take Rosalind to the Tong Lok Hotel in Penang, which has been turned into a comfort station. In other words, a military rape center. She is stripped of her identity and renamed Hanako. In the comfort station, Hanako finds herself working with 15 other sex slaves, Chinese, Malay, and Eurasians. Everybody got one room, small our room. We cannot make friends. We must not talk to each other, cannot. You stay your room, I stay my room. For 3 years, Rosalind endures daily multiple rape. Morning, 20 person. Afternoon, 20. At night, 20. One day, 60 men. Not many of these comfort women recover completely. Few have come forward to share their stories, as Rosalind did. They are not the only Asians enslaved by the Japanese. Soon, thousands will be tricked into working as slave laborers on the notorious Death Railway. As they consolidate their hold on Malaya, the Japanese turn their attention to an even bigger prize, British India, the Raj. The military planners of the Imperial Japanese Army conclude that the best way to reach their target is by using existing rail links in Southeast Asia. But one section of the planned route has not been built. So, to reach the Indian border, a new 415-kilometer rail link must be constructed through rugged jungle terrain in Thailand and Burma, and at breakneck speed. Mohammed Saleh is working in a small shop in Bulo Kasap, Johor, when he is persuaded to take a mysterious job in Thailand. Naik Bulu ni, tiap-tiap hari pergilah kedai. Nak cari orang ni nak pergi. Pergi siam kata dia. Pergi bandar dia kata. Kata dia makan senang, semua beras banyak. Orang siam-siam ke apa dia kata beras banyak. Ikutlah cakap dia. Saya memang suka dah, semua orang suka. Dari Bulo Kasap 24 orang. After an arduous 700-kilometer journey by train, Muhammad finds himself on a jungle construction site in Thailand. Here he receives just a few grains of the promised rice. For Muhammad is a slave of the Japanese, and he will be working on the infamous Death Railway. Kerja lah. Buat jalan. Jalan kereta api. Itulah kerja. Siang malam kerja lah. Yang malam lain malam. Siang lain orang. Tukar-tukar lah. Orang ramai. Ada Cina, ada Melayu, ada campur-campur lah. Orang putih pakai ni, spender. Kalau ada baju, orang putih dia. Teruk. Kerja semua jual.
Bukan kuli, Hamdi. Merciless Japanese overseers forced these slave workers to toil in appalling conditions, with minimal food and in all weathers, whether drenching rain or searing sun. Kecapi merah tu, 8 orang pikul. Dia nak dijak tu, tak jejak dia marahnya. Nanda marah. Dah kena dah ni. Tijak terajang, tempeling, macam-macam cara dia pun. Every day, rail workers die like flies in the tormenting conditions. They are buried by the track. Satu hari 40, 30, 20 satu hari mati. Buat lubang besar macam ni, buang aja. Itu yang